Berapa lama nak kena tunggu ni? Ya Allah. Itulah perempuan. Kejap tu, kejap ni. Cakap kejap. Ini makan apa semua belum lagi. Penatlah sia. Dah lama. Baru nak call. Time ni baru nak call. Dah ke mana ni dia? Hello? Hello, B. Tak payah nak BB sangat lah. You kat mana ni? I tengah shopping, tengah beli barang. Biasalah nak beli barang persediaan semua. Lepas tu nak beli barang bag I lah, nak beli baju lah semua tu. Aduh, tahulah nak beli baju, nak beli beg. Tahu. Tapi dah pukul apa you? Kita tak makan lagi ni. Tapi I nak shopping dulu. Barang I penting ni. I nak kena ada. Kalau tak ada nanti susah nanti. Dia hidup dah mati ni. Tak payahlah merepek. Hidup dah mati apa pula you merepek ni. Kita nak kahwin lah. Tapi perut I ni macam mana? Macam mana nak tanggung ni? You kat mana ni? I dekat shopping mall. I tengah beli barang. Kan dah cakap tadi. You tak dengar ke? Ya sayang. Sayangku Intan Payung. Memang shopping mall. I pun kat dalam shopping mall ni. Tapi masalah dia, shopping mall ni besar. I tak nampak pun you. You boleh tak datang kat I sekarang ni? Okey lah. You bagi tahu I kat mana. Nanti I datang. Bagi I dalam 15 minit. Ya Allah. Okey lah, 15 minit lah. I tunggu you kat shopping mall lah. Okey, cantik. I love you. Love you too. 15 minit lagi yang kena tunggu. Macam mana ni? Nak nangis rasalah. Alah, hai. Perempuan. Allahu Akbar. Nasib baiklah aku sayang kau, Atina. Oi. Kisah pada malam ni bermula apabila Atina bertemu ataupun berkenalan dengan seorang jejaka yang bernama Rizwan. Kita nak cerita pasal Rizwan terlebih dahulu. Rizwan merupakan seorang jejaka yang bekerja di salah sebuah syarikat IT yang terletak dekat Cyberjaya. So aku boleh katakan Rizwan ni seorang yang berkejaya, handsome. Jadi tak salah lah Atina memilih seorang lelaki untuk dijadikan suami. Dan yang lebih bertambah baik apabila Rizwan ni pula sejak dia berkenalan dengan Atina, aku boleh katakan bunga-bunga cinta dah mula timbul di dalam diri mereka berdua. Setiap hari nak pergi dating. Orang cakap tu kalau Atina ni duduk jauh, dia duduk dekat Port Dickson, manakala Rizwan ni pula kerja dekat Cyberjaya. Walaupun perjalanan tu tak adalah jauh sangat, tetapi Rizwan ni sanggup. Boleh dikatakan setiap malam Rizwan ni akan keluar pergi makan, dan tempat kegemaran mereka berdua lepak dekat Jabatan Putrajaya. Yalah, Jabatan Putrajaya tu yang mana belum pergi. Bila malam dah lah punya banyak jambatan dengan lampu-lampu apa semua. Memang sesuai lah orang cakap orang yang dilamun cinta untuk pergi dating dekat situ. Tengok jambatan je, bukan buat apa pun, beli air dekat McDonald ke, beli burger ke, pergi lepak dekat situ. Dan sejak berkenalan hampir 5 tahun, akhirnya Rizwan ni pun dikatakan ada satu hari dia melamar. Melamar siapa? Melamar kau? Tak, dia melamar lah girlfriend dia, si Atina ni. Dia menyampaikan hajat untuk mengambil Atina ni menjadi permaisuri hati dia. Orang cakap nak berkahwin lah. So Rizwan ni pun pergilah jumpa mak bapak Atina ni, cakap nak bertunang dengan Atina. Dan di sinilah bermulanya kisah yang memang indah tetapi bertukar kepada sesuatu yang tragis. Sepanjang Atina dan Rizwan bercinta, boleh dikatakan perangai masing-masing lebih kurang sama. Rizwan memahami Atina, manakala Atina pula memang memahami si Rizwan ni. Rizwan ni dia tak boleh lapar. Kalau dia lapar, dia seorang yang panas baran. Jadi Atina ni dah tahu dah, sebelum dia orang pergi berjalan ke, pergi dating ke, Atina ni terlebih dahulu dia akan tanyalah kekasih hati dia ni, Abi, you dah makan belum? Lepas tu Rizwan ni pun, I belum makan lah you, I lapar lah.
Okey, jom kita pergi makan dulu. Kang, kejap Kang, you mengamuk pula. So, betapa indahnya apabila percintaan tu disulami. Ayat aku malam ni. Disulami dengan sifat bertolak ansur di antara Rizwan dan juga Atina ni. Tetapi dalam bertolak ansur pun, aku boleh cakap perangai sebenar tu takkan muncul. Sebab itulah orang tua cakap, kalau engkau nak kenal kekasih hati kau yang sebenar, engkau kena tunggu time kahwin. Sebab apa time kahwin? Sebab selalunya kalau korang pergi dating, muka awet korang tu macam Nora Danish. Tetapi bila dah kahwin bro, tobat bro. Terutamanya bila time baru bangun tidur. Hantu Kak Limah terus. Memang give up lah orang boleh cakap. Tetapi dia berbeza dengan Rizwan. Rizwan ni menerima seadanya Atina ni. Manakala Atina ni pula, dia ada perangai. Perangai apa? Perangai yang Rizwan baru dapat tahu selepas apa? Selepas Rizwan dan Atina ni mengikat tali pertunangan. Bila mereka berdua dah bertunang, barulah Rizwan ni dah mula nampak sedikit perangai Atina yang dia tak berapa nak gemar. Dan salah satunya, bukannya dia jenis bangun lewat ke, keluar kadang-kadang tak make up ke, pakai tak cantik ke, itu masalah kecil bagi Rizwan. Tetapi masalah utama dia apabila Atina ni rupa-rupanya seorang yang boros. Boleh dikatakan setiap kali dia keluar berjalan dengan Rizwan ni, walaupun belum kahwin, pergi saja shopping kompleks tu, kalau nak beli barang persiapan perkahwinan tu tak apa juga, Rizwan ni senang hati sikit. Tetapi kalau masuk shopping mall tu, setiap kedai Atina ni akan pergi, sampai Rizwan ni pun kadang-kadang dia pening kepala nak melayan kerenah si Atina ni. Baru dapat gaji, belum merasa gaji lagi, dah habis dah duit. Tapi Rizwan ni sedapkan hati dia. Sebab apa? Sebab yelah, nak tak nak Atina ni bakal jadi isteri dia. Jadi dia kenalah tahan apa saja perangai yang Atina ni ada. Dia kenalah redha, sehingga kan dikatakan ada satu hari semasa mereka berdua jalan kat pavilion, betapa rakusnya Atina ni pergi shopping sampai Rizwan terpaksa duduk dekat dalam bangku shopping kompleks tu. Ayat aku pun dah tersasul dah. Dekat dalam shopping kompleks tu kadang-kadang sejam kena tunggu, dan yang paling lama ada masa tu 4 jam. Rizwan ni terpaksa pula mencari si Atina ni. Mana pula dia pergi ni? Ya Allah, sampai 4 jam shopping tak pernah buat date orang. Jadi disebabkan itulah berlakunya pergaduhan. Jadi pergaduhan tu macam mana? Yang menyedihkan, Rizwan ni dia sampai menangis duduk kat bangku tu. Dan apa yang Rizwan katakan apabila dia duduk kat bangku menanti kat Atina ni pergi shopping? Kalau korang nak tahu, kita saksikan dulu sedutan nasib si Rizwan ni sepanjang mereka berdua bertunang, guys. Allah, sedih weh. Atina, penatlah macam ni. Orang lain pun nak kahwin juga, tapi boleh dikatakan setiap hari macam ni. Dahlah aku ni baru dapat gaji, duit gaji tak merasa lagi. Aku pun ada juga barang yang aku nak beli. Ini belum apa-apa, kalau dah setiap hari keluar, manalah tak habis duit kalau macam ni. Ya Allah, peninglah kepala macam ni. Sampai bila lah nak hidup macam ni? Ni pun salah aku juga, pilihan aku juga ni. Tapi setiap hari mana tak botak kepala. Aku dah botak dah, mana tak lagi botak Atina. Ya Allah, aku dah 2 jam reda tunggu. Tunang aku berjalan, tak ingat dunia, kau tahu tak? Itu belum kahwin lagi, baru tunang tu. Kahwin nanti bil elektrik, bil air, bil rumah. Tu belum ada anak lagi. Ya Allah, peningnya kepala nanti. Kalau dah ada anak nanti, ya Allah. Runsing kepala aku. Wow! Oi, what's that? Ku berpusing, pening, kepalaku naik runsing. Lihat itu, ini semua mahu kau miliki. Ku berpusing, pening, aduh, kepala pun dah naik angin. Hanya kena kau wanita yang ku cincin. Aku rasa tak puas lagi lah. Geram bro, 2 jam tunggu kan.
Ku berpusing, pening, kepalaku naik runsing. Lihat itu, ini, semua mahu kau miliki. Ku berpusing, pening, aduh, kepala pun dah naik angin. Hanya kena kau wanita yang ku cincin. Hanya Part 2 kita main lagi sekali. Jap, stop. Hanya kena kau wanita yang ku cincin. Tak sedap. Lagi sekali. Hanya kena kau wanita yang ku cincin. Itulah nasib yang dialami oleh Rizwan. Aku boleh katakan setiap hari dia dah buat apa lagi kat sini? Belah brother. Dah habis dah. Ini nak cerita pula. Nak cerita. Terima kasih. Menenangkan Rizwan. Jadi itulah apa yang dialami oleh Rizwan. Boleh dikatakan setiap hari Atina akan ajak si Rizwan ni pergi ke shopping mall semata-mata untuk apa? Memang beli barang perkahwinan. Tapi pada masa yang sama, manalah member tak koyak selain daripada barang perkahwinan tu, dikatakan Atina ni memang kaki shopping. So bila Rizwan dah tahu yang Atina ni kaki shopping, lagi-lagi pula dapat tahu selepas dah mengikat tali pertunangan. Jadi manalah tak pening si Rizwan ni nak melayan kerenah si Atina ni. Lagi-lagi pula boleh dikatakan setiap hari. Kau boleh nak menyesal pun dah tak boleh dah bertunang kan. So Rizwan ni pun reda je lah. Tetapi selepas kejadian itu, berlaku lagi satu kejadian yang agak menyeramkan. Kepada siapa? Bukan Rizwan, tetapi Atina, guys. Apabila perangai Atina tidak boleh dibendung lagi, dah macam wabak dah, Rizwan ni terpaksa memikirkan sesuatu. Macam mana aku nak ubah perangai Atina ni daripada seorang kaki shopping, daripada seorang yang suka boros buang duit macam tu je, at least adalah hasil. Lagi-lagi pula Atina ni, walaupun usia dia 2 tahun lebih muda daripada Rizwan, pada masa tu Rizwan berumur 27 tahun, manakala Atina ni baru 25 tahun, tetapi Atina ni tidak mempunyai pekerjaan. Kerja dia apa? Setiap hari main TikTok je. Dah lah suka shopping, mentang-mentang lah ada kekasih hati kerja Cyberjaya. Rizwan tu pun gaji dia agak besar, tak habis-habis, tak sedar diri tu, asyik pergi shopping je. Jadi adalah satu hari ni Rizwan pun mencadangkan, disebabkan Atina ni suka beli barang pula bukannya murah-murah, kadang-kadang tu barang tu limited edition, Supreme, lepas tu LV, lepas tu ada pula mainan-mainan perfume yang limited edition. Atina ni beli, tapi dia bukan pakai pun, kadang-kadang dia jual balik pre-love item lah, apa orang cakap tu, reseller apa semua kan. So dia dapat untung daripada situ je. Jadi Rizwan ni pun dia fikir, dia pun bagi tahu Atina, dah alang-alang you ramai pengikut dekat TikTok tu, boleh dikatakan setiap hari you buat live, daripada you tak buat duit, apa kata barang-barang yang you beli, yang you simpan kat rumah tu, kalau you rasa nak jual balik, you jual lah dekat TikTok, you buat live tu, dah ramai dah buat macam tu. Rizwan cakap, you buat live, lepas tu you cakap lah dekat pengikut you, siapa yang nak beli barang ni dah tak ada dah dekat kedai. Jadi Atina pun nasib baik dia bersetuju. Dia cakap, oh baby, bestnya, sebab itulah I nak kahwin dengan you. You ni bukan je kaya, bukan handsome, pandai. Jadi Atina pun memulakanlah perniagaan jual barang-barang online dengan bantuan kekasih hati dia, Rizwan ni. Makin lama dia jual, dikatakan Atina ni dah mula ada pengikut, dan kadang-kadang selain daripada jual barang dia, pengikut-pengikut dia pun terlalu sayangkan Atina ni, adalah mengirimkan dia barang. Atina ni dapat bermacam-macam barang daripada pengikut dia. Kadang-kadang tu perfume, brand yang mahal, handbag, baju, kasut, anak patung. Jadi Atina pun telah memulakan perniagaan online, dan perniagaan tu berkembang makin maju, makin
baju. Tetapi berlakunya sesuatu apabila dikatakan satu hari Athina ni selepas dia pulang daripada keluar dengan Rizwan, dia balik je dekat rumah dia tu, tiba-tiba di hadapan pintu dia adalah satu barang yang dikirimkan oleh salah satu pengikut dia, tetapi tak ada alamat, tak ada nama. Jadi Athina nampak satu kotak ni yang agak besar kat depan pintu. Dia pun bawa masuk ke dalam rumah dia, dan sebaik sahaja dia buka kotak tu, alangkah terkejutnya Athina apabila dia mendapati kotak tu rupa-rupanya berisi sesuatu yang dibalut dengan kain berwarna merah. Pada awalnya Athina hati dia dah berdebar dah. Kain apa ni? Benda apa ni? Dia macam kotak tapi apa hal berbalut dengan kain merah? Athina tak risau sebab selalunya yang dia tahulah bukanlah bau kemenyan ke apa kan. Kalau bau kemenyan tu seramlah juga. Tetapi barang yang Athina dapat berbau teramat wangi. Jadi Athina ni tak adalah risau sangat. Dia pun buka kain merah tu. Lagi sekali guys, hati dia berdebar-debar. Sebab apa? Sebaik saja dia buka kain berwarna merah tu, alangkah terkejutnya Athina. Dekat dalam kain tu ada satu kotak kayu yang pada awalnya Athina ni hati dia dah teramat takut. Lagi-lagi pula dia baru sahaja menonton video Prince Smith. Prince Smith kan kena gangguan kan. So dalam otak dia, aku dah dapat D-Book box lah. Aku dah dapat kotak berhantu lah. Sehingga ke Athina ni dia nyaris-nyaris nak call kekasih hati dia, si Rizwan ni, nak bagi tahu, I dapat kotak berhantu. Tetapi yang menyenangkan hati dia bila dia fikir balik, taklah, aku rasa aku ni fikir melalut lah. Prince Smith dapat tu, at least kalau dubuk box tu dia akan ada lilin, tetapi ni tak ada lilin. Kotak ni pun macam cantik. So Athina pun memberanikan diri dia, dia buka kotak tu, dan alangkah terkejutnya. Dan nama pun cerita seram kan, banyak kali kau Athina ni terkejut. Dalam kotak tu, korang tahu tak apa? Dia ada satu anak patung. Dan bila Athina tengok anak patung tu, Athina ada dua perasaan. Yang pertama takut, yang kedua excited ataupun gembira. Sebab anak patung yang berada dalam kotak tu memang sebiji muka Athina. Pakaian yang Athina selalu pakai, pakaian yang berwarna biru. Patung tu pun pakai baju berwarna biru. Aku boleh cakap macam kembar lah. Jadi Athina ni daripada takut dia dah jadi happy. Ya Allah, peminat aku. Betapa sayangnya peminat aku kat aku sampai sanggup tu buat anak patung. Bukan anak patung murah ni. Ini anak patung yang kalau kau baringkan dia tutup mata, kalau kau tegakkan dia baru buka mata dia macam tu tau. So bila dapat barang tu, Athina pun belik-belik patung tu kan. Lepas tu dah dalam setengah jam macam tu, Athina pun dah rasa macam bodoh pula aku main patung ni kan. So better lah aku simpan tanda perhargaan. Dan betapa banyaknya barang yang Athina dapat. Dekat rumah dia, dia ada satu bilik yang dihaskan. Barang-barang yang dikirimkan oleh peminat-peminat dekat TikTok tu, orang kasih dia barang, kadang-kadang perfume apa semua, dia akan letak kat bilik tu. Bilik tu adalah barang-barang berharga lah aku boleh cakap. So dia dapat patung tu, dia letak balik dalam bekas, dia ikat balik dengan kain merah tu, dia pun letak dekat dalam bilik tu. Ada satu rak, dia pun letak ke atas rak tu. Dan bermula pada hari itulah Athina ni mengalami beberapa gangguan. Dan gangguan ni yang telah mengubah hidup Athina. Macam nama Spanish, Mat. Selepas Athina menerima patung yang dikatakan cukup cantik, pemberian salah seorang peminat dia, telah bermulalah beberapa kejadian seram yang dialami oleh Athina. Dikatakan adalah satu malam ni, semasa dia tengah buat live TikTok menjual barangan pre-love dia, barang-barang yang dia pernah beli tetapi dia tak pernah pakai. Biasalah orang boros kan, dia beli dia tak pernah pakai, jadi dia jual melalui TikTok. So tengah dia bercakap, tengah dia menjual tu, tiba-tiba waktu live tu adalah beberapa komen daripada peminat dia yang dah mula mengatakan mereka tak dapat dengar suara Athina. Pada awalnya Athina anggapkan ini mungkin masalah teknikal ke apa kan. Tetapi yang memelikkan apabila peminat-peminat dia bagi tahu mereka terdengar bunyi yang teramat bising, seakan-akan ada orang tengah menyanyi, ada orang tengah berborak. Jadi pada masa tu Athina
Atina rasa macam, apa yang peminat aku cakap ni? Padahal waktu aku tengah live ni, aku tengah duduk dalam bilik kot. Lagipun rumah aku dekat Port Dickson ni, hanya Atina tinggal seorang diri. Mana mak bapak dia? Mak bapak Atina tinggal dekat Damansara, punya jauh tu. So bila peminat dia cakap, kak tak dengar suara lah kak. Kak boleh tak suruh adik-beradik tu senyap sikit. So Atina dah pelik dah. Apa yang diorang cakap ni? Suara apa? Sedangkan Atina tak boleh dengar pun bunyi bising seperti yang dikatakan oleh peminat dia dekat TikTok tu. So pada malam tu, setelah 2-3 kali Atina ni dia kejap off TikTok, lepas tu dia on balik live. 2-3 kali dia buat masih sama lagi. Jadi Atina fikirkan, tak apalah malam ni aku tak nak lah buat live. Biar je lah kan. Tetapi keadaan makin bertambah misteri. Dikatakan pada hujung minggu tu, sewaktu Atina ni tengah video call bersama Rizwan, kekasih hati dia, tengah duduk dalam bilik baru lepas makan apa semua, Atina pun call lah Rizwan ni untuk berborak. Orang cakap melepas rindu, sebab Rizwan ni ada masanya kalau dia busy bekerja, agak lama lah mereka berdua tak berjumpa. So tengah borak-borak video call tu, sama juga Rizwan ni cakap, sayang, rumah you, parent you datang rumah ke malam ni? Lalu Atina pun dah agak pelik dah. Apa you cakap ni, B? I seorang lah. Mana mak bapak I nak datang? Diorang pun jauh tau. Dah lah daripada Damansara. Takkanlah dia nak datang rumah I malam-malam macam ni. Kenapa, B? Pada awalnya Rizwan tak bagi tahu Atina. Sebab apa? Sebab dia tak nak Atina takut. Tetapi lepas macam tu, Rizwan tanya lagi sekali. Sayang, betul ke dekat rumah you seorang? Ataupun you panggil kawan-kawan you tidur rumah ke apa ke? Tetapi Atina menafikan. Atina cakap, B, jangan merepek lah, B. Ni dah malam tau tak? Janganlah macam tu. Punya gedik mat Atina ni. Tetapi biasalah bercinta kan. So selepas dah dinafikan oleh Atina, si Rizwan ni pun cakap biasa je lah. Tak apalah, abailah kan. Mungkin I salah dengar ke apa. Dan pada hujung minggu tu, mereka berdua pun keluar lah. Sebab apa? Sebab majlis perkahwinan dikatakan cuma 3 bulan je lagi. So mereka berdua pun keluar berjalan-jalan apa semua. Dan apabila dah puas berjalan tu, macam biasa Rizwan ni hantar Atina ni pulang ke rumah. Dan dikatakan sewaktu pulang ke rumah, ada lagi beberapa kotak yang diberikan oleh peminat Atina. Lalu Atina pun buka lah salah satu kotak tu. Ada handbag, macam biasalah, ada kasut, ada perfume. So lepas dia dah belik-belik barang pemberian daripada peminat dia, dia pun letaklah barang-barang tu dekat dalam bilik. Yang aku cakap tu lah, bilik di mana dia letak patung tu. Segala apa yang peminat dia kasih, dia memang letak dalam bilik tu. Tetapi masa dia nak letak tu, apa yang membuatkan Atina ni terkejut, lalu Atina ni takut sampai menggigil. Sebab apa? Sebaik saja dia buka pintu tu, korang nak tahu tak? Tiba-tiba Atina ternampak di tengah-tengah bilik tu patung yang diberikan oleh salah seorang peminat dia telah duduk dekat tengah-tengah bilik tu, dekat atas lantai tu. Patung yang rupa macam Atina ni relax je duduk kat situ. So bila Atina nampak patung tu, perkara pertama yang dia fikir, seingat dia dah letak balik patung tu macam mana waktu dia dapat, dia letak dalam kotak tu, dah balut dengan kain merah. Siapa yang pergi ubah, pergi letak patung ni kat atas lantai? So bila Atina dah nampak patung tu duduk macam tu, dia pun masuk ke dalam bilik. Secepat boleh dia capai handphone dia, lalu dia pun call lah Rizwan ni untuk memberitahu apa yang terjadi pada masa tu. So Atina ni pun cakap lah dekat kekasih hati dia, B. Tak cakap-cakap lagi. Yalah, orang takut kan. So Rizwan ni bila dengar suara Atina menggigil macam tu, dia dah risau lah. Sayang apa hal ni? Kenapa you menggeletar ni? B, I takut, B. You okay tak ni? Kenapa you takut ni? You kat mana? I kat rumah. B, boleh tak you datang rumah I? I takut ni. I seorang-seorang ni. Kenapa ni? Ni dah lewat malam lah. Biar betul nak I datang. Nak pergi mana?
mana? Tak kisahlah Bi, banyak tanya pula. I lampang ke you sekejap lagi? You datang je lah cepat. I takut lah, nanti I cerita lah semua benda apa yang jadi. Tak nak duduk rumah ni, tolonglah Bi. You dekat, I nak call mak bapak I suruh datang. Kesian pula diorang, I tak nak diorang susah-susah sebab I. So selepas dah berborak macam tu, Rizwan ni pun dah risaukan keadaan Atina ni. Tak lama lepas tu Rizwan pun datanglah ke rumah Atina untuk menjemput Atina ni bawa keluar. Lagi-lagi pula Rizwan nak tahu apa yang jadi. Tetapi sepanjang Atina tunggu ketibaan Rizwan kat rumah tu, dia boleh terdengar daripada luar bilik dia dekat area ruang tamu tu seakan-akan bunyi orang berjalan. Tak. Kejap berjalan, kejap macam bunyi orang berlari. So Atina dah menggigil dah. Dia dah memang takut. Dan bila Rizwan sampai ke rumah dia, Rizwan call Atina ni cakap, "You, I dah sampai dekat depan rumah ni." Masa Atina keluar daripada bilik, alangkah terkejutnya Atina apabila dia mendapati lagi sekali patung yang waktu tu tengah duduk dekat dalam bilik tu, tiba-tiba tengah duduk dekat atas meja makan dekat area ruang tamu tu. Dah lah Atina nak pergi ke pintu, tak nak dia kena lalu area ruang tamu. So semasa Atina ni berlari secepat yang boleh, dia dah tak indahkan dah patung tu nak buat apa, pergi mampuh kau lah. Tiba-tiba Atina boleh terdengar sebelum dia nak keluar daripada rumah tu, patung tu boleh gelak pula. Macam bunyi enjin bot, Mat. Patung tu gelak kan. So, lagilah Atina ni gigil. Dia tak fikir apa. Dia terus lari. Rizwan pun tengok muka Atina dah pucat. Lalu Atina pun menceritakanlah segala apa yang dia alami. Dan Rizwan ni pun disebabkan kesian, dia pun bawa lah Atina ni pergilah lepak dekat tempat kegemaran dia orang, dekat Jambatan Putrajaya. Jadi bila dah berjalan, bila dah pergi makan apa semua, dah sampai subuh, barulah Rizwan ni sanggup juga dia teman sepanjang malam tu, barulah dia hantar Atina ni pulang ke rumah. Dan bila Atina dah sampai ke rumah sahaja, waktu dia buka pintu depan tu, dia dah agak-agak takut. Tetapi yang buat dia berani sebab cahaya matahari dah mula masuk dalam rumah tu pun dah terang. So bila Atina buka, dia tak nampak dah patung tu duduk dekat atas meja. So Atina pun memberanikan diri dia. Lagi sekali dia pergi ke bilik yang di mana dia letak barang-barang peminat dia. Bila dia buka slow-slow, dia tengok daripada celah pintu tu kan, dah tak ada juga patung tu duduk kat atas lantai. Jadi disebabkan keberanian, Atina ni nak tahu juga mana patung tu. Dia pun ambil bekas kotak yang berbalut kain merah tu, dia cepat-cepat buka. Dan secara tiba-tiba, tak tahu macam mana, patung tu boleh berada dalam kotak tu seolah-olah patung tu tak keluar pun. Dan selepas kejadian itu, korang mungkin fikir itu sahaja yang Atina alami. Tetapi salah guys. Apa yang bakal terjadi selepas ini akan membuatkan diri korang, "Oh my God, biar betul Zaf." Yes, it isn't. Tiba, it isn't. Apabila pelbagai kejadian yang telah berlaku kepada Atina ni, dia pun rasa duduk rumah tu dia dah tak aman dah. Tetapi apa pilihan yang dia ada? Dia nak buat live TikTok pun kadang-kadang tu tak sekerap dulu. Dulu dia boleh selalu buat dekat rumah dia. Tetapi disebabkan rumah dia mengalami pelbagai gangguan yang dikatakan kemungkinan besar daripada pemberian patung tu, Atina pun dah jarang dah buat live. Lalu selepas dia dah keluar dengan Rizwan ni, dia pun dah menceritakan apa gangguan yang dia alami. Lagi sekali pada minggu berikutnya, sewaktu Rizwan ni keluar dengan Atina untuk pergi ke Sunway Pyramid, dalam perjalanan tu secara tiba-tiba, ni bukan tiba-tiba lah, dalam perjalanan tu tiba-tiba Atina pun cakap lah dekat Rizwan ni, dia luahkan terima kasih kerana sudi datang lewat malam jemput I, you sanggup teman I sampai ke subuh. Dia cerita dekat Rizwan sebab dia rasa terharu sangat. You ni baik sangat lah Bi, sanggup teman I, sanggup bawa I keluar kan, you sentiasa ada dengan I. Tetapi apa
apa yang mengejutkan, sewaktu Rizwan ni tengah memandu, Athena ni tengah meluahkan perasaan ucapan terima kasih dia, muka Rizwan ni dia macam pelik memandang Athena. Lalu Athena pun tanyalah, kenapa ni B, you tak suka ke? I appreciate tau apa you buat. Tetapi Rizwan cakap ke Athena, sayang, apa yang you cakap ni? Ini yang you cerita ni, yang you ucap terima kasih kita keluar semua ni, bila ni? Lalu Athena pun seakan-akan terkejut. B ni, takkanlah tak ingat? Kan minggu lepas I takut kan I cakap rumah I kena gangguan apa semua. Dia ni, ada perempuan lain lah tu. Terus diberhentikan oleh Rizwan. Tak, sabar kejap. Minggu lepas bila yang I jumpa you? Lalu Athena pun dah mengamuk lah. You ni nyanyok ke apa? Geram pula kita. Kan I dah cakap terima kasih. You nak apa lagi ni? You saja nak takutkan I. Tetapi muka Rizwan seakan-akan tak berubah. Rizwan tanya lagi sekali, bila masa yang I keluar dengan you? Minggu lepas I banyak kerja, I banyak projek yang I nak kena buat sampai I terpaksa kerja overtime apa semua. Kan minggu lepas kita tak jumpa. Apa yang you cakap ni? Gangguan apa pula ni? So Athena dah terkejut dah. Kalau bukan Rizwan yang bawa dia keluar, kalau bukan Rizwan yang dia call untuk datang ke rumah, siapa yang jemput dia dekat rumah? Jadi sepanjang perjalanan sampai ke Sunway Pyramid tu, Athena tak cakap sepatah pun. Dalam hati dia dah mula takut dah. Lagi-lagi pula dia tak nampak pun yang Rizwan ni nak bergurau dengan dia. Jadi bila dah jalan-jalan tu sehingga pukul 8 malam, yang sepatutnya malam tu diorang pergi tengok wayang, tiba-tiba Athena cakap dekat Rizwan yang dia rasa tak sedap badan, boleh tak hantar I balik. Rizwan pun dah pelik dah. Apa you ni? Kan malam ni kita nak tengok Transformer. Tak bila punya cerita entah kan. I nak tengok Transformer, jomlah sayang. Tetapi Athena beberapa kali menolak. B, sorry lah B, I penat ni, betul. Next time lah kita keluar. Lepas I rasa tak sedap badan lah. Jomlah kita balik. So bila dia tengok Athena dah berperangai macam tu, Rizwan ni pun fikir kan, oh tak apalah, maybe Athena ni penat kot sebab selalu keluar kan. Lagipun bagus juga tak tengok wayang, aku bolehlah rehat, bolehlah balik awal pada hari ni. So Rizwan pun tak buang masa, dia pun hantarlah Athena pulang ke rumah. Dan pada minggu lagi satu dikatakan keluarga iaitu mak bapa Athena ni pergilah daripada Damansara ni pergi ke rumah Athena, Port Dickson ni, untuk menjenguk anak kesayangan diorang. Dan sebaik saja ibu bapa Athena sampai ke rumah Athena, mereka disambut oleh Athena ni dengan penuh keriangan. Yelah dah agak lama tak jumpa kan. So Athena ni pun tak sabar nak menceritakan, lagi-lagi pula perkahwinan diorang yang dah hampir tiba tu. So sewaktu dah menghidangkan air dekat mak bapak dia, duduk pula kat area ruang tamu tu, Athena pun cerita dengan penuh rancak berdosa dekat mak bapak dia. Mama, abah, Athena tak sabarlah. Ni mama, apa macam mana perancangan perkahwinan ni? Hari tu Rizwan dah bawa dah Athena keluar tau. Kita orang dah pergi tengok baju. Tema perkahwinan kita orang warna merah dengan warna biru. Sesuai tak mama? Tapi mak dia senyap je. Mak Athena ni senyap je, tak cakap sepatah pun. Sementara Athena pula rancak menceritakan perancangan perkahwinan di antara dia dan juga Rizwan. Dan sedang Athena rancak menceritakan kegembiraan dia, betapa dia tak sabarnya untuk buat persiapan perkahwinan, tiba-tiba mak Athena ni mengalir air mata. Mak dia menangis. So Athena ni dah pelik dah. Terus Athena ni cakap dekat abah dia, abah, kenapa mama ni yang nak nangis? Alah, Athena belum nak kahwin lagi lah mama. Janganlah risau, kalau dah kahwin pun nanti tak adanya Athena nak lupa mama. Mama ni cepat sangat lah abah, tengok mama ni. Athena beberapa kali suruh abah dia
pujuk mak dia ni, dah tak pasal menangis, dah apa hal orang nak gembira-gembira. Lalu abah Athena ni pun bangun daripada tempat duduk dan duduk di sebelah Athena, dan secara perlahan bapa dia pun meletakkan tangan dia dekat atas bahu Athena, dan Athena masih lagi macam seorang budak meminta bapa dia, abah dia ni pujuk mak dia, yang mak dia ni dah menangis sakan pula. Geram pula aku kan. So Athena pun cakap lah dekat abah dia, "Abah, Athena nak cerita ni pasal planning. Kalau dah mama nangis macam ni macam mana? Abah pujuklah mama." Dan alangkah sedihnya apabila abah dia rapatkan mulut ke telinga Athena, lalu abah dia pun membisikkan sesuatu yang membuatkan hati Athena menjadi kosong. Bapa dia cakap dekat Athena, "Anak abah, Athena sayang, bawa mengucap. Athena pandang abah. Okey? Athena, abah nak bagi tahu ni. Dah 10 tahun Athena. Dah 10 tahun. Athena kena redha. Athena tak boleh macam ni. Kesianlah sikit dekat abah dengan mama. Athena kena kuat. Athena tak boleh hidup dalam fantasi macam ni." Lalu Athena pun cakap dekat abah dia, "Apa ni abah? Abah merepek apa ni? Athena tak sukalah macam ni." Lalu terus abah dia mengingatkan sesuatu yang Athena langsung tak nak ingat, iaitu abah dia cakap dekat Athena, "Athena, anak abah, dengar ni. Apa yang Athena cakap ni? Kan dah 10 tahun benda berlalu. Athena tak ingat ke? Rizwan kan dah tak ada. Rizwan dah meninggal dunia." Dan sebaik saja abah Athena cakap macam tu, hati Athena hancur. Dia seakan-akan tidak percaya. Air mata Athena pun dah mula mengalir dah. Rupa-rupanya kalau korang nak tahu, 10 tahun yang lepas, sewaktu Athena ni masih lagi bertunang bersama Rizwan, selepas hampir 7 bulan mereka mengikat tali pertunangan, tiba-tiba dikatakan satu hari semasa Rizwan ni membawa Athena untuk pergi berjalan-jalan di pantai Port Dickson, dikatakan Rizwan telah mengalami satu kemalangan. Rizwan lemas di pantai ataupun di laut Port Dickson. Bukan pantai, Mat. Pantai jarang orang lemas. Rizwan ni lemas dekat laut. Dikatakan sewaktu Rizwan ni tengah berenang-berenang, tengah rancak mandi tu, tiba-tiba Rizwan ni tak perasan ada jet ski yang tengah lalu kat situ. Lalu Rizwan pun dilanggar oleh jet ski tu dan diseret sejauh 1 kilometer. Dan dikatakan Rizwan tidak dapat diselamatkan disebabkan Rizwan ni tertelan air laut dengan begitu banyak. Dan kejadian tu telah berlaku hampir 10 tahun dan Athena tidak dapat menerima hakikat bahawa tunang dia Rizwan ni telah pergi meninggalkan dia. Dan lagi mengejutkan, sebenarnya apa yang dilalui, apa yang dialami oleh Athena selama 10 tahun tu adalah satu flashback, adalah satu benda yang berulang-ulang kembali. Memang dulu Athena ada jual online, memang dulu Athena selalu ada ramai pengikut dekat TikTok. Tetapi sekarang ni Athena tak ada pengikut pun. Dia sangkakan setiap hari dia buat live, sebenarnya dia pandang phone dia kosong sahaja. Itu cuma imajinasi dia. Macam mana pula dengan gangguan patung tu? Tak ada pun sebenarnya. Dia masih tak boleh lupakan yang kekasih hati dia ni dulu selalu di samping dia, selalu tolong dia. So dia hanya mereka situasi tu di dalam pemikiran dia. Rumah dia tak ada gangguan pun. Dan macam mana pula dengan barang-barang yang diberikan oleh peminat? Ini lagi mengejutkan dan menyedihkan. Disebabkan Athena ni hidup dalam dunia dia sendiri, Athena ni tak sedar yang barang-barang yang dia katakan kononnya daripada peminat
minat dia sebenarnya adalah daripada diri dia sendiri. Dia beli barang tu dekat kedai, dia balut cantik-cantik, dia pergi pejabat pos dan dia postkan barang tu ke rumah dia. Jadi maksudnya dekat sini, barang-barang yang dia dapat tu sebenarnya dibeli oleh diri dia sendiri, disebabkan dia masih tidak boleh redha dan terima kenyataan bahawa Rizwan telah pergi meninggalkan dia hampir 10 tahun. Dan kejadian inilah yang telah diceritakan oleh kedua ibu bapa Athina dan dipercayai sehingga sekarang. Walaupun dah berkali-kali ayah dia mengingatkan kembali bahawa Rizwan telah tiada di dunia ini, tetapi selepas sebulan, contohnya bila bapa dia dah tegur, Athina ni dah menangis, dia dah boleh terima kenyataan, tetapi bulan berikutnya bermulalah kembali kehidupan fantasi Athina. Dia akan cakap balik dekat mak bapak dia, dia baru berkenalan dengan seorang jejaka yang bernama Rizwan. Rizwan ni memang baik, Rizwan ni dah sayang kat dia dan mereka nak mendirikan rumah tangga. Jadi sehingga ke hari inilah Athina masih mendapat rawatan dan itu telah membuatkan kedua ibu bapa Athina berasa teramat sedih dengan apa yang dialami oleh anak mereka Athina, guys. Jadi itulah saja kisah untuk malam ni. Kisah yang agak menyeramkan tetapi menyedihkan juga. Tak pernah disangka-sangka rupa-rupanya gangguan yang dialami oleh Athina, yang konon-kononnya dia telah dihantui oleh patung yang berhantu, hanya dah dalam imajinasi dia. Sebenarnya Athina ni masih lagi bersedih dan tak boleh terima kenyataan yang dia telah kehilangan orang yang tersayang. Jadi kepada geng puaka semua, ingatlah segala apa yang terjadi dalam hidup kita, kita kenalah minta pertolongan daripada Allah dan kita kenalah redha dengan segala ketentuan. Tak kisahlah baik ke buruk, hidup perlu diteruskan. Janganlah hidup dalam fantasi tetapi hiduplah dalam realiti, kerana kehidupan itu adalah satu nikmat yang diberikan ataupun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dah macam ceramah Ahmad. So terima kasih kepada korang yang sentiasa menyokong Zaf Channel dan terima kasih juga kepada Hey Shadows Channel kerana sudi berkolaborasi bersama Zaf. Kepada sesiapa yang masih belum lagi tahu Hey Shadows Channel ni, korang boleh tekan link video dia dekat bawah. Aku dah tinggalkan channel Hey Shadows dekat bawah dan pergi subscribe, pergi tengok. Dia pun menceritakan kisah-kisah seram yang tak pisang sangat macam aku tetapi menarik. Jadi kita akan jumpa dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.